Baik, 3 punca yang susah. Saya sentiasa ulang topik sebab tajuk, sebab ramai orang tak faham tentang tajuk. Tajuk pun dah nak bagi anda faham. Okey, 3 benda, 3 punca. Yang pertama, poin yang pertama adalah terlebih portion. Okey. Terlebih portion. Terlebih portion tu apa? Makan nasi beras perang, makan nasi ambil lebih. Kita suruh makan suku, dia ambil separuh. Kita suruh makan separuh, dia ambil 1 genggam. Contoh, terlebih portion. Bila dia dah makan contoh 1 pinggan, terlebih portion ni dia dah makan healthy. Dia makan ayam, nasi, sayur. Dia letak lagi buah. Dia letak lagi apa lagi? Dessert sebelah. Tak boleh. Itu dah terlebih portion walaupun dia makan healthy. Tengah orang, saya suruh makan buah apple, dia ambil buah apple 3 biji, 2 biji sekali makan. Tak boleh. Sebiji cukup untuk snacking. Okay? Kalau makan biasa, contoh kita makan nasi, ambil nasi, suku-suku. Okay? Kita boleh buat diet DSS. Diet suku separuh. Suku tu bermaksud nasi. Suku tu lagi 2 suku tu bermaksud ayam ataupun protein. Dan separuh tu adalah sayur. Tapi ramai orang dia salah. Dia buat diet suku-suku separuh. Dia ambil nasi banyak. Lepas tu dia ambil ayam banyak. Kita dah cakap ayam suku. Dia ambil ayam setengah ekor. Tak boleh lah. Ayam 1 ketul cukup. 1 ketul dada kalau nak kenyang. Kalau ambil peha memang tak kenyang. Kalau ambil peha, ambil lah 2 sebab peha tak kenyang. Okay, jangan ambil setengah ekor. Ramai orang macam semalam saya buat live. Dia buat jus ke apa? Apple pakai 2 biji. Benda lain lagi dia campur. Nampak tak? Terlebih portion. Setiap portion kita kena kawal. Bukan kita boleh makan apa saja. Boleh makan apa saja dengan kuantiti yang betul. Ramai orang terlebih portion. Kuantiti tak betul. Walaupun benda tu sihat. Walaupun makan buah. Walaupun makan buah. Okay? Walaupun makan buah ataupun sayur. Sayur yang jenis daun, lebih tak apa. Ulam-ulam. Tapi kalau sayur tumis, tolong jaga portion. Sebab kita pakai minyak. Okay? Sebab apa? Saya tak boleh bagi banyak. Nanti saya akan terangkan poin nombor 2. Sebab apa? Okay? Sekarang portion kena jaga. Walaupun sayur yang ada batang-batang tu, contoh macam brokoli. Kita tak boleh makan sekali makan sepokok. 1 mil. Nanti nak makan lagi. Malam nak makan lagi. Tak boleh. Makan berapa pokok cukup. Macam 3-4 batang cukup. Okay? Patahkan dia, ambil 3-4 batang cukup. Tapi nak makan sayur, semua nak makan. Okay? Macam kopis bunga. Kalau nak makan kopis bunga, nak makan penuh dengan pinggan. Tak boleh. Terlebih portion. Bila kita tanya kenapa terlebih portion? Sayur kan sihat. Memang sayur sihat. Tapi portion kena jaga. Itu tak faham. Dia tak faham tu. Game nak kurus ni. Okay? Tak faham. Apa yang lemak tak suka. Okay? Walaupun lemak, walaupun benda sihat sayur, lemak tetap tak suka jika berlebihan. Sebab bila kita makan berlebihan daripada badan kita perlukan, dia akan bertukar menjadi lemak walaupun daripada sayur. Okey, faham benda tu Ramai orang ingat aku makan sayur lebih tak apa. Yes, tak apa. Tapi kalau terlebih sangat pun susah nak kurus Berat akan stuck dan statik. Berat tak akan turun. Okey, sebab terlebih portion. Dah makan betul sebab saya dah mengajar ramai orang yang makan clean. Ada juga anak murid saya makan clean. Tapi bila dia makan clean, dia ambil kesempatan dia nak makan banyak. Itu kita tak bagi tak bagi bagi anda yang makan clean, healthy semua. Walaupun masak tu tak ada minyak, tapi tetap kena jaga portion. Jangan ambil kesempatan sebab berat akan stuck. Nak kurus kena jaga kalori yang masuk. Nak jaga kalori kena kecilkan portion. Sebab kuantiti menentukan kalori. Kalau banyak kuantiti tu, kalori banyak lah. Ramai orang tak faham Okay, ramai orang tak faham sebab dia biasa makan lebih portion. Tadi saya ada tengok ramai orang makan, contoh pagi dia nak makan telur rebus sampai 5 biji. Coach, saya nak makan telur separuh masak. Berapa biji? 5 biji. Jangan. 2 biji cukup. Ataupun 3 biji. Nampak? Game nak kurus lain. Nak maintain berat badan lain. Nak besarkan badan lain. Dia tak faham. Okay? Apa lagi? Ramai orang makan nasi brown rice. Benda sihat tapi nak makan banyak brown rice. Tak boleh. Kena jaga portion juga. Suku. Ataupun separuh. Okay? Ataupun separuh. Jangan makan 1 cup banyak. Tak boleh juga. Kalori juga. Lepas tu ramai orang dia nak makan apa? Dia nak makan sayur tumis, dia sekali ambil sayur banyak. Setengah pinggan. Tak boleh juga sebab sayur tu tumis sebab dia pakai minyak. Okey, nanti saya akan terangkan kenapa minyak berlebihan tak boleh. Ramai orang dia ingat dia pakai olive oil, dia boleh pakai olive oil 1 liter sehari. Tak boleh, dia tetap minyak. Cuma kualiti dia berbeza dengan minyak biasa. Tetap kena jaga portion walaupun olive oil. Okey, yang pertama ni saya ulang balik, terlebih portion makanan seperti nasi, ayam, ikan, daging. Boleh makan ayam, ikan, daging. Nak makan 10 ekor, 4 ekor. Tak boleh.
Okey, kalau ikan tu kecil 2 ekor boleh. Kalau ikan tu besar seekor je. Kalau makan siakap makan separuh. Ni nak makan siakap nak makan semua. Bila tanya kenapa nak makan semua? Benda kan sihat. Tak boleh tak boleh. Kena faham kalori kalau nak kurus. Nak kurus game je senang je. Kuantiti kena jaga. Itu sahaja. Bukannya tak makan. Jaga kuantiti makanan. Bukan skip makan. Jangan salah faham. Saya suruh kurangkan portion makanan, okey? Sebab tu saya suruh minum air dahulu untuk kenyangkan perut kita. Ini tak berlagak ego. Minum air dulu tak boleh. Kenyang. Saya makan dulu tak apa. Saya boleh kawal. Bila makan dulu, lepas tu tak kenyang nak tambah lagi. Nampak tak? Degil tak dengar cakap. Kita suruh minum air dahulu sebab ada sebab dia. Sebab kita nak kenyangkan perut kita. Bila perut kita lapar, kita ikut nafsu nanti. Okey? Poin yang kedua. Yang pertama saya dah. Okey, yang pertama tadi terlebih portion. Nak kurangkan portion, kecilkan pinggan pun boleh, tak ada masalah. Okey, poin yang kedua adalah terlebih sos ataupun kuah. Ramai orang tak faham. Dia kata sos dan kuah tu kan sos saja, kuah saja. Dia tak faham cara dia orang masak dekat kedai. Kalau kita masak kat rumah lain, kita masak. Okey, saya nak bagi tahu kenapa saya tak bagi ambil minyak berlebihan. Kalau nak goreng pakai satu minyak, satu sudu kecil, satu sudu besar, tengok sehari. Sebab sehari kita makan banyak kali. Kalau kita masak pagi, kita pakai minyak satu sudu. Tengah hari pakai minyak lagi satu sudu. Malam pakai minyak lagi satu sudu. Jadi kita kena kawal. Pagi nak pakai 2 sudu. Tengah hari nak pakai 3 sudu. Contoh, saya ada kawan saya, dia masak. Dia masak ayam. Okey. Dia masak ayam, dia pakai minyak satu sudu. Dia masak minyak, dia masak sayur, dia pakai minyak lagi satu sudu. Nampak? Dah jadi 2 sudu. Satu sudu minyak, dengar sini. Satu sudu minyak bersamaan dengan 120 hingga 140 kalori. Banyak mana 120 tu? Okey, macam ni. Satu penumbuk nasi bersamaan 200 kalori. Kalau 2 sudu minyak dah lebih 2 penumbuk nasi. Faham tak kat situ? Okey, siapa yang faham tolong komen faham dulu. Satu sudu minyak, satu sudu besar tu, sudu besar yang biasa, sudu kita makan tu, bersamaan dengan 120 kalori ataupun 140. Dia dalam daerah tu lah. Okey, 120 hingga 140. Kalau 2 sudu minyak bersamaan 200 lebih. Okey. Jadi satu penumbuk nasi bersamaan 200 kalori. Jadi kalau kita ambil 2 sudu minyak, bermaksud kita nak masak sayur ni, kita tumis pakai 2 sudu minyak. Bermaksud kita dah masukkan nasi satu penumbuk. Satu penumbuk lebih. Okey, satu penumbuk lebih. Jadi, that's why saya suruh kurangkan minyak. Okey, nak kurus kena kurangkan minyak walaupun minyak sihat, walaupun olive oil. Satu sudu cukup sekali nak masak. Tapi kadang kita nak masak ayam, kita pakai minyak juga. Kita nak masak sayur, kita pakai minyak juga. Sebab tu kita suruh tukar sayur. Kalau boleh makan sayur yang jenis ulam. Kalau nak tumis, bahagi. Ayam nak masak, ayam juga nak masak pakai minyak, pakai satu sudu kecil. Nak masak sayur, pakai satu sudu kecil. Bahagi dia. Jangan satu sudu sini, satu sudu sini. Nak masak lagi. Sambal pula nak masak lagi sambal. Satu sudu minyak. Sambal saya tahu orang Malaysia tak pakai satu sudu minyak. Mesti pakai banyak. Kita gula lagi. Nampak tak? Minyak kita kena darab dengan 9. Kita timbang nak tahu berapa kalori. Ambil penimbang, timbang. Darab dengan 9. Kalau nasi kena darab dengan 4. Ingatlah sebab minyak adalah fat. Tapi minyak kita tetap kena ambil juga. Sebab kita kan nak buat piramid. Piramid ni dia kena ada lemak juga. Tapi jangan berlebihan. Okey, sebab lemak ni dia sikit. Sebesarnya lemak, kita timbang, kita kena darab 9, kita akan dapat jumlah kalori tersebut. Jadi, that's why saya tak bagi. Kalau nak makan nasi goreng, saya bagi. Pakai satu sudu kecil cukup. Ataupun satu sudu besar. Okay? Jangan lebih. Sebab, dua sudu minyak bersamaan satu penumbuk lebih. Saya cakap lebih sebab, dia satu sudu 120 kalori. Nasi satu penumbuk 200. Nampak tak? Okay, ramai orang tak faham. Okay, dia ambil apa? Masak asam pedas tu. Dia ambil satu sudu kuah. Contoh. Tapi kuah tu ada minyak. Dia tak faham. Okay, satu sudu kuah yang biasa bersamaan dengan 40 kalori. 4 sudu kuah bersamaan satu penumbuk nasi. Kenapa saya compare dengan nasi? Daripada ambil kuah banyak, okay, better ambil nasi tambah je. Bermaksud saya tak nak tambahkan kalori. Kan kita nak kena kurangkan kalori. Anda kena faham sebab apa saya tak bagi makan kuah di kedai. Di kedai. Okey? Di kedai kita tak bagi sebab makcik-makcik yang masak tu, makcik Kiah tu sekali letak minyak banyak, sekali letak garam banyak, dia tabur gula banyak. Okey? That's why kalau kita nak makan dekat luar, nak makan ayam masak merah, ambil ayam sahaja. Kuah jangan ambil. Makan kering, tak pandai tak apa belajar. Sebab apa? Sebab ada sebab.
Kalau kita ambil berlebihan, nanti berat kita susah nak turun. Okey, susah nak turun. Ambil apa kuah yang ada kat ayam tu cukup. Jangan ambil ekstra lagi. Kalau kita masak sendiri kat rumah, kita kawal. Masak asam pedas, kita kawal minyak sikit. Memang rasa tak sedap lah. Selama ni kita masak minyak banyak. Tapi terpaksa kena ubah sebab nak jadikan badan kita sihat. Bukannya nak makan untuk hidup saja. Nak makan untuk sihat juga. Jadi kita kena kurangkan minyak di dalam masakan kita. Contoh kalau kita masak family besar. Saya faham kalau masak family besar mana cukup satu sudu. Pandai-pandai je lah. Okay? Pandai-pandai lah. Kalau nak masak pakai sudu yang banyak minyak, jangan ambil kuah. Walaupun biarlah husband kita sakit, biarlah anak kita sakit. Biar ada orang obesity, kita kurus tak apa. Jangan ada mindset macam tu pula. Okay? Ramai orang, okay coach, I bagi je husband I makan dengan anak I makan. I masak, tapi I bagi diorang makan macam tu. Pandai, jangan buat macam tu. Kalau boleh, kurangkan siap-siap. Kalau diorang tanya, kenapa ni rasa lain je hari ni? Cakap, ni menu baru. Bolehlah buat macam tu. Kita nak family kita pun sihat. Okay? Jaga. Saya ada kawan saya tu, wanita lah. Dia masak untuk family dia macam-macam. Minyak oily. Tapi dia masak untuk dia clean. Saya marah lah sebab kalau boleh, masak untuk family tu, husband makan, contoh husband makan sambal, apa semua kan. Try kurangkan minyak ataupun gula. Makanan-makanan yang diorang makan tu, try kurangkan perasa. Ataupun kurangkan garam ataupun kurangkan minyak. Minyak je. Saya suruh kurangkan minyak je. Okay? Supaya family kita tak gemuk nanti. Ataupun kalau dia gemuk, dia susah dia nak kurus nanti. Okay, yang kedua saya ulang balik. Sos dan kuah. Tadi kuah. Sos pula, satu sudu sos bersamaan dengan 40-50. 4 sudu kuah sos bersamaan dengan satu penumbuk nasi. Kalau kita nak makan apa-apa, ayam goreng, cicah dengan sos, boleh sikit. Jangan letak banjir. Kita tak bagi. Sebab bila kita letak banjir, kita tak boleh kawal kalori tu. Jadi kita nak makan apa-apa pun, kita tukar habit kita. Habit yang kita kena tukar adalah asingkan benda tu. Sos kena asingkan, kuah kena asingkan. Kalau kita nak makan ayam KFC, buang kulit semua, ambil ayam dada, sos asingkan, letak asing dekat pinggan. Ambil cicah sikit-sikit, bukan cicah banyak-banyak. Okay? Kita makan untuk rasa saja. Kita bukan makan untuk nak habiskan semua. Tak, ambil sos, cicah sikit saja untuk rasa. Janganlah makan kosong. Tak sedap nanti. Kita cuba nak kawal. Okay, dulu kita habit letak atas ayam macam tu banjir. Kita makan chicken chop, kita buat banjir. Tak boleh. Kita kena asingkan sos. Kalau kita nak kurus. Kalau tak nak kurus, tak apa. Makan macam biasa. Ni saya nak ajar makan untuk kurus. Okay? Jangan salah faham. Setengah orang tu PM saya, dia kata, apa ni? Semua tak boleh. Jangan ikut live saya. Sebab saya nak ajar orang untuk kurus. Walaupun makan apa benda pun, ada banyak benda boleh makan. Kita tak tahu. Ramai orang tak tahu. That's why saya suruh tanya soalan nanti. Q&A, tanya. Maybe saya boleh adjust benda tu. Sebab yang pertama, saya tak bagi sebab minyak. Okay? Kuah dan sos ni sebab minyak. Sos tak ada minyak. Kuah ni. Kuah sebab ada minyak dan perasa. Banyak sangat diorang letak Ajinomoto lah, apalah. Okay, kita kena kawal benda tu kalau kita nak kurus. Kita makan sos berlebihan yang ada banyak garam, kita akan garam banyak menyebabkan water retention. Water retention saya dah terangkan baru ni adalah air bertakung dalam badan. Bila air bertakung dalam badan, metabolisme jadi lambat, jadi slow. Jadi pembakaran jadi lambat. Jadi kita timbang setiap minggu, kita akan rasa, kenapa berat aku statik ni? Timbang minggu depan sama je. Sebab air dalam badan tu mengganggu proses. Kita minum dia bertakung. Dia tak kencing. Sebab air dalam badan banyak garam. Jadi tak boleh sos yang banyak. Nak rasa sikit boleh. Sos boleh cicah sikit-sikit. Kuah tak boleh banjir. Kena asingkan. Kita tak boleh makan habit macam tu. Saya faham, ramai orang kita makan kuah banjir, sos bertaburan. Jadi nak kurus kena ubah habit tu. Pertama kali je kita buat sebulan, 2, 3 bulan ni, kita ubah habit. Lama-lama dia akan jadi slow. Tapi kalau kita dah kurus, kita kembali habit yang lama, kita akan gemuk balik lah. That's why penting diet ni belajar. Bukan diet ni semata-mata nak kurus. Okay? Orang yang diet semata-mata nak kurus ni, dia boleh kurus. Okay? Tapi dia akan makan macam biasa, dia akan gemuk balik. Tapi dia rajin lah sebab dia nak buat balik diet. Saya tak ajar anak murid saya buat macam tu. Sebab nak kurus, nak diet ni buang masa kalau nak buat lagi. Jadi kita kena belajar. Okay? Bulan pertama, bulan kedua, bulan ketiga adalah ubah habit. Jangan diet semata-mata aku nak diet, nak kurus je. Lepas tu aku nak makan apa saja. Boleh, ada caranya. Diet bulan pertama, bulan kedua, bulan tiga adalah belajar untuk tukar habit. Bukan belajar untuk diet saja. Belajar untuk tukar habit. Jaga portion. Okay, makan dengan betul. Nanti bila dah kurus, baru kita ada habit tu yang betul. Kita boleh makan apa saja dengan portion yang betul. Ataupun kita nak makan apa saja, okay, kita kawal portion kita. Boleh je nak makan mi goreng ke apa, boleh. Tapi biar badan kurus dahulu. Lepas tu baru kita kawal portion. Okay.
Yang kedua tadi saya ulang balik, kuah. Nanti tanya soalan sebab saya nak teruskan dia. Okey, kuah dan sos. Sebab apa saya tak bagi? Sebab kuah ada minyak. Okey, anak murid saya baru ni dia masak, dia pakai minyak banyak. Saya tanya berapa sudu minyak? 2 sudu dia cakap. Okey, 1 sudu cukup. Kenapa kalau pakai 2 sudu, 1 sudu tak sedap? Nampak tak? Okey, dah biasa makan minyak banyak, jadi bila saya nak buang, dia kata tak sedap pula. Saya dah marah dia. Okey, tak boleh kena tukar. Kalau tak dengar cakap saya akan terminate dia. Okey, yang ketiga adalah terlebih rasa-rasa jika kita tengah memasak ataupun kita buat apa saja pun yang berkaitan dengan food. Memasak lah, macam orang bila nak masak dia rasa terlebih. Saya ada murid saya, dia chef dekat, dia owner restoran, dia ada restoran. Setiap hari dia kena masak, dia kena makan rasa banyak. Dia akan hantar gambar kat saya, banyak makanan. Dia kata, "Coach, saya kena rasa semua benda ni." Saya cakap, "Okey, saya tengok semua berminyak." Okay, it's okay. Saya tanya you adalah boss, you ada tak staff yang you percaya boleh rasa makanan ni? Dia kata ada, tapi saya kena buat juga. You tak percaya kat staff you lah macam tu. Okey, tak apa. Tapi saya tak bagi dia rasa semua tu sebab banyak berminyak. Memanglah kerja dia, tapi saya suruh dia latih staff dia untuk rasa semua benda tu. Bukan dia, sebab dia besar, dia gemuk. Jadi saya nak ubah habit dia. Jadi dia pun, lepas tu dia kata tak boleh juga. Okey, saya nak tanya you. Saya tanya dia, bila bulan puasa macam mana you buat? Saya rasa sikit je. Okey, saya nak you rasa macam you bulan puasa you buat. Nampak? Boleh tak? Dia ada solution dia. Jangan bagi alasan. Saya akan korek sampai lubang cacing. Okey? Kita boleh rasa macam kita masak bulan puasa. Rasa sikit je. Kadang saya ada anak murid saya, dia memiliki kedai kek. Setiap kek dia kena rasa. You bayangkanlah kalau 1 sudu kek dia rasa. 1 sudu dah berapa kalori. Jadi dia kena kawal benda tu. Dia tak boleh rasa semua. Bukan masakan je. Masak kek ke, ayam goreng ke, masak mi goreng ke. Okay, nak masak ke anak macam-macam, kena rasa. Jadi terlebih rasa-rasa ni pun boleh menyebabkan kita stuck. Sebab kalori. Apa yang kita masuk, 1 sudu ada nilai. Okay, pernah tak dengar kawan-kawan cakap apa? Rasa je 1 sudu tak gemuk lah. Sebab dia orang tak tahu nilai kalori tersebut. Jadi saya nak bagi tahu, setiap makanan ada nilai. Badan kita ada nilai. Kita makan terlebih, badan kita gemuk. Kita makan cukup-cukup, badan kita maintain. Kita makan terlebih, kita makan kurang, badan kita kurus. Jadi kita kena kawal lah benda tu. Kalau walaupun kita masak apa saja, contoh saya ada anak murid saya, dia meniaga air. Air apa? Air jenis macam-macam lah. Tapi dia kena rasa air manis tu. Jadi saya suruh husband dia rasa ataupun staff dia buat. Saya tak nak dia terbiasa, sebab bila kita rasa nanti kita akan ketagih tau. Okay, saya nak belajar ajar dia tukar habit. That's why saya larang. Bukan bersebab saya larang, bukan saya saja. Okay, macam tadi chef tadi, dia boleh je rasa seperti bulan puasa. Bila dia rasa macam tu, dia kena makan. Nasi goreng tu dia kena makan tau. Dia kena makan. Bukan rasa sikit, dia kena makan. Jadi saya tak bagilah, saya cakap suruh staff you makan. Kalau bulan puasa macam mana? Bulan puasa saya rasa sikit je. Okey. Buat macam bulan puasa diet. Kita kat rumah kalau kita masak ni, kita rasa terlebih. Jadi tak boleh. Dia akan menyebabkan berat kita stuck. Walaupun benda tu simple, kita tak nampak. Kita tak nampak ni, bukan kita tak nampak. Kita tak tahu ni sebab kita tak ada ilmu. Minta maaf saya cakap. Saya tengok benda tu, saya tahu. Okey. Ramai orang ingat, alah ni boleh je masak. Ambil asam pedas yang berminyak tu rasa. Sedapnya. Nampak tak? Okay, tak boleh sebab 1 sudu minyak dah 120 kalori. Kalau 2 sudu, 1 cup nasi. Nampak tak? 2 sudu, 1 penumbuk nasi minyak. Padahal 2 sudu minyak je. Nampak tak? Dia kata apa ni 2 sudu minyak sama dengan 1 nasi. Tak logik lah. Nampak dia tak tahu. Jadi jaga-jaga. Walaupun kita masak terlebih, tak kisah memasak apa ke, kek ke, mi goreng ke, nasi goreng ke, kena jaga juga portion. Rasa sikit dan cukup. Okay. Sehari kalau masak 3 kali masak, rasa saja dah macam kita makan. Jadi jangan tanya berat kita stuck kenapa. Sebab kita terlebih rasa-rasa bila memasak. Okey, memasak kari, gulai semua ni rasa. Okey ni. Tak okey. Masak lagi, letak lagi garam. Lepas tu rasa lagi. Okey tak ni? Okey, dah 2 sudu dah. 2 sudu dah, rasa lagi. Kalau 4 sudu bersamaan 1 penumbuk nasi. Kalau dia rasa 4 kali dia macam makan 1 penumbuk nasi. Sebab tu bila timbang minggu depan berat tak turun, marah. Kenapa ni aku diet dah betul. Padahal benda-benda simple ni
dia tak tahu terlebih makan bila memasak. Tak kisahlah masak apa pun. Baiklah. Yang terakhir, saya bagi extra sikit Yang terakhir adalah paling saya rasa ramai orang tahu, iaitu kalau terlebih gula pun boleh menyebabkan badan gemuk. Gula sangat jahat. Saya banyak tekankan gula. Kenapa saya tak bagi gula pasir, gula merah semua ni? Saya tak bagi. Contoh buah pun tak boleh makan terlebih. Contoh kita blend temikai. Temikai kita ambil sikit, lepas tu kita masuk apple lagi, kita masuk orange lagi. Tak boleh juga. Kita kena kawal juga portion. Gula, walaupun gula natural, kena kawal juga. Ramai orang dia nak makan jus buah, dia ambil apple 2 biji, limau 2 biji, dia tampur betik lagi. Tak boleh juga. Kita kena ambil at least 2 buah saja. 1 ataupun 2 saja. Jangan over, sebab nanti nak makan lagi. Gula natural pun kena jaga. Kita boleh ganti gula pasir dengan gula natural, tapi gula natural pun tetap kena jaga. Seperti manis, buah ciku. Siapa yang tanya sebelum ni, buah ciku boleh makan tak? Nampak? Buah ciku sebiji saja 1 mil, sebab dia terlalu manis. Kalori juga, walaupun daripada buah-buahan. Ada orang tanya, madu boleh makan tak? Boleh madu, tapi 2 sudu saja sehari, ataupun 1 hingga 2 sudu. Jangan terlebih. Sebab madu dekat luar saya tak percaya yang original. Original mahal sikit. Kalau dekat kedai runcit biasa tu adalah gula, bukan madu. Saya dah pergi rasa dah. Saya rasa gula je, bukan rasa madu. Madu asli rasa dia lain. Saya dah pernah beli asli dekat orang asli. Memang rasa dia lain. Itu mahal lah, beratus saya beli. Gula kena jaga. Ramai orang dia dah makan betul, sos tak makan. Lepas tu dah tak rasa-rasa, tapi dia salah. Dia minum air manis. Ada juga minum air manis, terminum air manis. Minum air manis daripada gula biasa. Ataupun minum jus sehari 3-4 kali. Minum jus yang manis-manis. Minum jus manis. Lepas tu berat start. Kenapa? Nampak tak? Terlebih. Gula sangat sensitif. Dan gula macam garam tadi, dia mengganggu proses metabolisme. Lepas tu dia boleh bertukar menjadi fat dengan cepat. Gula boleh bertukar menjadi fat dengan cepat. Dan dia mengganggu proses metabolisme dalam badan. Pembakaran kalori mengganggu. Dia melambatkan. Sebab gula ni bagus energi dia. Tapi bila dah masuk, dia melambatkan. Bila ambil berlebihan. Jadi saya tak galakkan anda ambil gula pasir ataupun gula biasa. Nak rasa gula, minum air manis. Nak rasa bukan... Saya cakap kat satu orang ni, nak rasa gula, minum air manis. Pagi dia minum air manis, dia blend jus temikai. Tengah hari temikai, malam temikai. Kena kurangkan. Kalau pagi dah minum temikai, tengah hari minumlah apple juice. Yang kurang manis, yang green. Petang makanlah, minum air kosong pula. Ni nak minum semua jus. Tak boleh juga. Kita dah bagi jus, tapi dia nak minum setiap kali nak minum je air jus. Tak, minum jus sekali sahaja, blend yang buah yang manis untuk temikai. Yang lain makan green fruit. Seperti apple hijau, buah jambu. Buah pear ke. Buah lye ke. Boleh, tak ada masalah. Yang lain minum air kosong. Minum air kosong. Kalau nak minum air kopi, macam saya cakap, tambah sikit susu segar. Susu segar, bukan susu yang lain. Ramai orang dia tak faham. Susu ni, coach, susu ni tak segar, tapi susu ni low fat. Susu ni segar, tapi dia fat dia banyak. Dia macam ni. Susu sebenarnya, fat dalam susu tu tak kisah pun sebenarnya. Tapi masalah susu dekat market, ada gula. Ada banyak gula. Bukan, tak kisah low fat ke high fat susu. Fat daripada susu bagus. Ingatlah, fat daripada susu bagus. Tapi kalau ambil berlebihan tak bagus. Tapi kita pun bukan ambil berlebihan. Kita tak kisah kita nak beli susu low fat ke, high fat ke. Tapi saya make sure susu tu fresh. Untuk kurus kita kena jaga. Kita tak boleh minum susu tepung. Saya tak bagi susu tepung. Sebab susu tepung boleh menaikkan badan, bukan menguruskan badan. Dia mengenyangkan, tapi dia boleh menaikkan badan. Sebab dia ada kalsium, semua benda tu lah, dia boleh menaikkan badan. Susu bagus untuk menaikkan badan, bukan untuk menguruskan badan. Tapi siapa yang dah kurus nak maintainkan badan, boleh maintain. Boleh maintain, tapi kena kawal juga. Kalau dia dah kurus, dia asyik minum susu dia akan bulat. Sebab dalam susu tu ada sweetener, ada gula, semua benda tu. Memang ada orang cakap sweetener kalori dia kosong, tapi dia boleh menyebabkan badan naik. Dia tak ada experience macam ni. Bukan saya nak cakap macam tu, sebab saya dah pernah rasa gula ni macam mana. Dulu masa badan saya below than 5% fat, saya masukkan sweetener, saya minum extra juice je, perut saya kembang. Extra juice tu, dalam extra juice ada sweetener. Dia cakap no sugar, tapi ada sweetener. 0 kalori sweetener. Tapi bila saya minum, perut saya kembang.
Esok tu saya bangun, perut saya six pack dah blur. Dia jadi blur tau. Sweetener gula. Nampak tak? Gula tu jahat. Sebab tu saya cakap walaupun sweetener, jadi kita kena kawal. Kita kena kawal portion. Tambah gula putih kalau saya minum, muka saya bengkak. Muka saya kembang. Okey? Gula putih pun ni kita kena kawal lah. Okey? Baiklah.